Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Pada kali ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah. Yang dimuliakan ahli jawatan kuasa serta penduduk, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan. Pada pertemuan lalu kita telah sama-sama menyekap tentang kepentingan perbicaraan agama itu berlandaskan kepada silsilah pengriwayatan yang benar. Manakala jika kita lihat kepada kepentingannya, jika tidak kerana silsilah pengriwayatan yang benar itu, jika tidak kerana silsilah pengriwayatan yang betul, semestinya akan dicampur aduk di dalam urusan agama mengenai pendustaan, terutama mereka yang terkenal dengan berdusta. Manakala pada pagi ini, pada kali ini kita akan sambung bicara kita berkisar mengenai pengharaman melakukan pendustaan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pendustaan ataupun penipuan adalah perkara yang ditegah di dalam agama. Apatah lagi sekiranya penipuan di atas nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, manakala Imam An-Nawawi, tak kala kita melihat muqaddimah ataupun pendahuluan daripada Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala ini, Imam An-Nawawi menukilkan beberapa poin yang penting. Tak kala beliau memuatkan di dalam pendahuluan syarah Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Manakala pada poin yang dibicarakan di sini, ianya melihat pada bab yang dinyatakan oleh beliau, bab amaran keras atas pendustaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat kepada bab ini adalah bab yang cukup penting, iaitu satu pengharaman dan penegasan sekiranya pendustaan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa kemungkinan kenapa dan mengapa pendustaan itu dinisbahkan kepada Rasulullah. Di antara kemungkinan-kemungkinan yang berlaku sehingga muncul dari kalangan mereka yang mereka rekakan cerita ataupun hadis Rasulullah. Bahkan di antaranya, kerana di antara sebab kenapa mereka melakukan pendustaan kepada Rasulullah untuk menarik minat masyarakat ke arah agama Islam. Lalu mereka mewujudkan beberapa fadilat ataupun kelebihan-kelebihan tertentu yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat di dalam masyarakat kita, pada keadaan-keadaan tertentu disebarkan kepada kita perkara yang dinisbahkan kepada Rasulullah, dengan niat, dengan hasrat mereka untuk masyarakat melaksanakan perkara itu. Jadi kata mereka, hasrat kami baik. Hasrat kami baik supaya apa yang kami lakukan ini, pendustaan yang mereka lakukan atas nama Rasulullah, sekurang-kurangnya menarik minat masyarakat
untuk melaksanakan amalan. Ini banyak dalam perkara yang sampai kepada kita. Terutamanya melihat kepada fadilat-fadilat tertentu. Pada contoh siapa yang mendirikan malam pertama daripada Ramadan, baginya sekian-sekian-sekian. Malam kedua baginya sekian-sekian-sekian. Malam ketiga baginya sekian-sekian-sekian. Manakala perkara ini ada yang mereka nisbahkan kepada Rasulullah. Jika kita tanya kepada mereka, kenapa korang melakukan pendustaan kepada Rasulullah? Kata mereka, kami mereka-reka perkara ini, kononnya ianya adalah hadis Rasulullah untuk orang ramai bersama-sama mendirikan malam Ramadan. Jadi hasrat mereka baik. Kata mereka, hasrat kami baik. Adakah perkara ini diharuskan dalam urusan agama? Adakah pendustaan itu diharuskan atas nama baginda alaihi salatu wassalam walaupun niat kita baik? Jadi merungkai kepada perkara ini. Di sini kita melihat kepada bab yang keras dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, amaran keras mereka yang melakukan pendustaan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis diriwayatkan oleh Rib'i Ibn Hirash annahu sami'a Aliyan radhiyallahu taala anhu yakhutubu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man yakdzib alayya yalijin nar. Daripada Rib'i Ibn Hirash, yang mana ia berkata sesungguhnya dia mendengar Ali radhiyallahu taala anhu menyampaikan khutbahnya. Dengan kata Ali, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, janganlah kalian melakukan pendustaan ke atasku. Maka sesungguhnya sesiapa yang menipu atas namaku pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh para muhaddisin yang lainnya. Kembali kita merenung pada hadis itu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, janganlah kalian melakukan pendustaan ke atasku. Maka sesungguhnya siapa yang melakukan pendustaan ke atasku, ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini adalah ancaman keras daripada Rasulullah. Kembali kita melihat kepada perkara tadi. Kata mereka, kami melakukan pendustaan itu, kami mereka-reka hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah kerana niat kami murni untuk masyarakat sama-sama mendirikan amalan-amalan tertentu. Adakah perkara ini diharuskan? Adakah perkara ini diharuskan dengan niat dan tujuan yang baik? Bahkan melihat kepada perkara ini, para ulama menukilkan, melihat kepada nukilan yang cukup terkenal. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan ianya sesekali tidak memungkinkan wasilah itu menjadi suci murni. Perkara yang ingin dicapai tidak memungkinkan kepada kita menggunakan jalan-jalan tertentu hinggakan jalan-jalan tertentu itu dimurnikan oleh kita. Perkara yang ingin dicapai oleh kita, tapi kita menggunakan jalan-jalan yang tidak baik. Sebagai contoh tadi, niat suci kita baik untuk mengajak masyarakat bagi sama-sama mendirikan ibadah. Tetapi perkara ini tidak diharuskan kepada kita kerana kita mengambil jalan-jalan yang tidak baik melalui kita melakukan pendustaan ke atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu saja sempat kita kongsi pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kerahmatan kepada kita, berjaga-jaga saat kita menukilkan ungkapan, kita menisbahkan perkara kepada Rasulullah sedangkan Rasulullah tidak pernah berbicara perkara ini. Perlu kita berjaga-jaga saat kita menukilkan sesuatu daripada baginda alaihi salatu wassalam ataupun atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut-takut kita telah melakukan pendustaan kepada baginda Rasul
alaihi salatu wassalam. Bahkan kita diancam sekiranya kita melakukan pendustaan walaupun dengan niat yang murni. Ia yang tidak diharuskan kepada kita, ia yang tidak memurnikan apa yang diinginkan oleh kita melalui cara kita melakukan pendustaan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi wallahu ta'ala alam, wala ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.